لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين أما بعد إخوة الإيمان إخوة الدين أعزكم الله وحفظكم الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله إخوة الإيمان الحمد لله kita sambung majlis ta'lim ini alhamdulillah. Kita sambung membaca hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin jilid yang kedua. Kita sampai pada muka surat yang ke-259. Kita masuk bab larangan memperlihatkan kegembiraan atas kesusahan yang menimpa sesama muslim. Itu bab kita ini tidak boleh memperlihatkan kesusahan, tidak boleh memperlihatkan rasa seronok. Orang Islam dengan orang Islam, bila ada orang Islam yang lain menimpa musibah, walaupun dia musuh kita, walaupun kita tak kenal dengan dia punya PM mana dia, tapi bila Allah uji dia dengan musibah, kita tak dibenarkan mempamerkan wajah, tingkah laku, perkataan yang seronok. Kita senang, kita tak kata apa, tapi wajah kita menunjukkan seronok yang kita susah. Itu sekali-kali kita. Kalau kita buat juga seronok depan dia atau belakang dia, kita wajib bertaubat dengan taubatan nasuha. Orang itu dimasuk daripada al-kabair, dosa-dosa besar. Inilah maksud daripada An-Nawawi rahimahullah ta'ala dengan tajuk ini, iaitu Muslim kena ada islah bainal muslim. Muslim kena ada islah bainal muslim. Orang Islam kena ada islah, kena ada perilaku yang elok, kena ada perilaku yang comel dengan orang Islam yang lain. An-Nawawi rahimahullah ta'ala ikhwatul iman memulakan bab ini dengan ayat ke-10 daripada surah Al-Hujurat. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, innamal mu'minuna ikhwatun. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Satu tiga orang yang mempersaudarakan kita itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kalimat ikhwatun dalam ayat ini bukan bermakna ukhuwah. Ukhuwah, kita kata ukhuwah bainal muslimin, tetapi kalimah ikhwatun di sini dia merujuk kalimah ukhuwah, saudara seibu sekandung. Jarang ayat-ayat ini cukup bunyi. Tetapi dalam masalah mukmin, ukhuwatun di sini adalah ikhwah satu kandung, satu ibu dan satu bapa. Jadi Allah Ta'ala seolah-olah menyebut dalam ayat ini macam mana iman menyatukan mukmin, seperti mana mukmin itu sekandung, seibu dan sebapa. Walhal dia bukan seibu, dia bukan sebapa. Dia hanya ta'aruf ini, dia hanya ma'ruf dengan jalan-jalan biasa. Tetapi kalau dua-dua beriman, mereka disatukan dalam bentuk silah ini, berhubung perasaan, berhubung kehidupan ini sudah menjadi ikhwatun, berhubungan ibu sebapa.
Seolah-olah iman menyatukan hubungan orang Islam seperti hubungan nasab. Yang menyatukan itu adalah iman. Subhanallah. Karena itu kita balik pada pelajaran iman. Apa yang kita kata iman? Iman itu ialah at-tasdiq bil qalbi. Kita membenarkan Allah itu dengan hati. Kita membenarkan tasdiq, sidqul, benar. Dalam kamus, mudahnya kamus Arab ini, kamus yang mudah kita mencari kalimah-kalimah di situ. Kalimah tasdiq bermakna kita menerima sesuatu kebenaran itu. Kita nampak benda itu benar, kita mengakui dia benar tanpa ada paksaan. Kalau datang orang dia paksa kita, awak mengaku benda ini benar, kita pun mengaku. Itu tidak dipanggil tasdiq. Tasdiq dia datang daripada hati yang membenarkan, melihat, merasai, menjiwai, kemudian hati ini jatuh hati yang kebenaran. Dan hati itu membenarkan wujudnya kebenaran. Dan hati itu menjiwai kebenaran, merasai, berperasaan dengan kebenaran. Itu namanya tasdiq. Jadi kita belajar dalam bab iman. Iman itu apa dia? At-tasdiqu bil qalbi. Kita mesti membenarkan Allah itu dengan hati. Bukan dengan terpaksa, bukanlah tak ada Tuhan lain. Kita pun cari-cari Tuhan dan sekali-kali kalau tak sebuah Tuhan, sebuah siapa lagi. Bukan begitu. Tapi hati yang nak membenarkan iman kepada Allah. Kemudian an-naqu bil lisan ataupun iqrar bil lisan. An-naqu bil lisan menuturkan yang kita rasa benar itu pada perkataan. An-naqu bil lisan. Kemudian wal amalu bil arkan ataupun wal amalu bil jawarih. Tiga perkara ini yang iman dia seiring sejalan. Dia tak boleh accident. Antara tasdiq dengan an-naqu bil lisan dengan al-amalu bil arkan, dia kena seiring sejalan. Baru dikatakan iman sempurna. Kalau ada dua tak ada satu, maka dia tak berlaku keseimbangan, maka dia dipanggil iman yang tidak sempurna. Kerana itu di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu diterima dalam keadaan naik dan turun, yazid wa yanqus. Yazid, iman itu bertambah. Kerana kita ini melakukan amal-amal saleh dan ikhlas, dia bertambah. Dorongan untuk yakin kepada Allah, dorongan untuk beramal untuk Allah itu bertambah. Yanqus, dia berkurang. Dia slow, dia down, dia weak. Pasal apa? Pasal kita mendampingi maksiat begitu banyak. Kita makin kita ini berpisah sehari demi sehari, makin ada jarak yang begitu jauh dengan ketaatan. Maka kerana itu kita akan rasa lemah, kita rasa lemah, tak bermaya. Bila kita rasa lemah, tak bermaya, kita tahulah iman kita itu tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Antara yakin dengan ucapan, dengan amalan, ada yang tidak berjalan sendiri. Jadi mukmin ikhwatul iman, bagaimana dia boleh bersaudara? Sekali Allah Ta'ala firmankan kepada dia ayat-ayat persaudaraan, dia yakin benda itu, dia menuturkan benda itu dan dia amal benda itu. Itu mukmin. Anda tengok dalam satu ayat Allah Ta'ala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingat balik dahulu sebelum firman Allah Ta'ala turun, kamu berpecah belah. فألف بين قلوبكم, Allah Ta'ala yang satukan hati kamu yang pecah. Kamu ini berada pada syafa hufratun minan nar, di tebing kehancuran. Allah guna perkataan syafa hufratun minan nar, di mulut
sebelum jatuh ke neraka. Fa'alafa baina qulubikum, Allah yang satukan hati kamu. Jadi ayat ini ada dua perkara. Satu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kau peganglah tali Allah, jangan tinggal. Yang kedua, wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Kenang nikmat Tuhan. Nikmat apa? Dahulunya kamu puja agama inilah yang menyatukan kamu. Subhanallah. Subhanallah. Bagaimana mungkin begitu bersatu antara Muhajir, antara Ansar, antara Aus, antara Khazraj? Macam mana boleh bersatu? Mereka bersatu dengan i'tasim billah, i'tasim bihablillah. Mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah. Persatuan mereka itu kalah segala-gala persatuan. Apabila mereka bersatu di atas nama Allah, tak ada benda yang boleh kacau mereka. Maka Allah turunkan ayat ini, innamal mu'minuna ikhwatun. Lihatlah mereka itu mukmin. Mereka bersaudara seperti sekandung. Mereka tak berpecah seperti datang daripada satu uri, ibu yang sama, mak yang sama. Subhanallah. Kenapa mukmin boleh begitu, ikhwan? Kerana dia berpegang dengan agama Allah. Maka Allah Ta'ala memuji innama. Lagi satu kita mengaji dalam cerita bahasa Arab, innama ini semua tauhid yang Allah Ta'ala turunkan untuk menunjukkan dia membawa kepada apa yang Allah Ta'ala sebutkan ini. Ini semua Allah Ta'ala turunkan dengan ayat penunjuk. Dia kunci depan, dia kunci belakang. Orang ini boleh bersaudara seperti sekandung, tidak lain tidak bukan sememang-memangnya. Itu adalah kerana dia ini mukmin pada Allah. Jadi An-Nawawi rahimahullah ta'ala dimulakan tajuk ini, ikhwan. Tajuk seorang Muslim tidak boleh bergembira dengan musibah yang turun pada saudaranya, meskipun saudaranya itu musuh dia. An-Nawawi memulakan tajuk ini dengan ayat ini. Sebab apa? Sebab bila kita Muslim, dia Muslim, kita kata dia saudara kita, maka kita tak boleh berseronok. Kerana ayat menyatakan kalau kita berseronok dengan kesusahan orang, kita tidak masuk dalam ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita mungkin orang fasik, kita mungkin ahli maksiat, kita mungkin ahli kabair, orang-orang yang sedang menanggung dosanya yang besar. Jadi iman itulah yang membawa kita bersimpati dengan musibah saudara kita. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ikhwan, membawa ayat 19 daripada surah An-Nur. Wa qala ta'ala, innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adabun alimun fid dunya wal akhirah. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. An-Nawawi mengambil suatu ayat yang umum untuk menyokong tajuk ini. Iaitu Allah Ta'ala berfirman tentang sifat orang jahat dan orang baik. Iaitu alladzina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Ada orang dia ini yuhibbuna, begitu suka dan begitu gembira dan begitu mencintai dia. Apa dia? An tashi'a al-fahishatu fil ladzina amanu. Dia suka sangat, dia gembira sangat orang-orang beriman itu menerima malu. Macam mana? Dia sebarkan kesalahan mukmin dan dia bergembira. Dia mengaku mukmin, sedang ada mukmin, maka dia sebarkan aib saudara dia. Orang tahu saudara dia pernah begitu, pernah begini. Bila orang tahu, dia senyum, dia gelap, dia senang. Dia kata pada Allah, baik sangat. Tapi dia mengaku dia mukmin. Ada bawa ayat ini untuk menunjukkan apa dia? Untuk menunjukkan ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, lahum azabun alim fi dunya wal akhirah. Allah janji azab yang pedih dunia dan akhirat kepada orang yang bergembira di atas saudara. Subhanallah. Allah janji ada azab dunia dan
Antum satu benda kita kena takut. Kata Syekh Maulud, satu benda kita kena takut. Apa dia? Apabila Allah janji, dia buat, dia pasti. Apabila Allah janji, dia bagi rezeki, demi Allah, dia akan bagi rezeki. Jangan takut. Apabila dia berjanji, dia akan memberi pahala. Sesungguhnya dia akan kuatkan janji dia. Dia akan bagi pahala. Pasti dan pasti. Dia belum berbuat, dia belum mengirisik apa yang dikatakan. Dia belum. Inna Allah la yukhliful mi'ad. La yukhliful mi'ad. Allah belum yukhlif. Allah belum mungkir, menyelisih janji dia belum. Dia kata dia khalik, dia mencipta. Maka demi Allah dia mencipta. Kemudian dia kata dia malik. Dia bukan kata mencipta, dia malik. Dia menguasai barang ciptaan dia. Sesungguhnya dia menguasai barang ciptaan. Dia kuasai. Kemudian dia kata dia mudabbir. Apa dia mudabbir? Dia mengurus kehidupan makhluk yang dia cipta dan dia kuasai itu. Sesungguhnya dia mudabbir. Dia mengatur. Lepas tu dia katakan dia itu Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata dia itu Rabb. Dia itu Tuhan kepada semua barang-barang ciptaan dia. Sesungguhnya dia adalah Tuhan. Kemudian dia berfirman kepada kita, dia itu Ar-Rizq. Dia akan mengagih-agihkan pemberian dan kehidupan pada barang-barang yang cipta. Sesungguhnya dia buat apa yang dia katakan itu. Cuma masalah kita ikhwan, kita tak merasai. Ini mungkin penyakit hati saya adalah tidak boleh menjiwai dan menyentuh setiap apa-apa perkataan Allah. Kita tak mampu sentuh. Seperti mana ikhwan kita tahu mati itu ada, tapi kita mati itu tidak berjaya datang kepada kita dan menyentuh hati kita yang paling dalam dan berbisik sesungguhnya engkau akan mati. Demi Allah kita takut bau baloi, bau kemian, bau jenama. Kita sangat takut. Orang lain dia takut. Dia bukan takut mati, dia takut bau sebab bau dia tu bau hantu. Dia takut. Kita ada insaf bila kita tengok mayat dimandikan, dikafan, diletak di hadapan kita, ada insaf datang. 2 minit, 3 minit insaf itu datang. Tetapi insaf itu tidak berjaya berlabuh dan menampak hati kita yang paling dalam. Tidak berjaya. Semua orang menziarahi kematian demi Allah. Yang baik, yang jahat, yang muslim, yang kafir, semua menziarahi kematian. Termasuk kita pun menziarahi kematian. Tetapi hati kita tidak berjaya mengambil kematian dan simpan di dalam. Hati kita menjadi terkunci, semuanya kita simpan di luar. Semuanya disimpan di luar. Kerana itu barang yang disimpan di luar tidak di dalam, barang itu amat tidak terjaga. Tidak terjaga. Ikhwatul iman, Allah firmankan dalam ayat yang menjadikan hujah pada malam ini, seorang mukmin dia tidak akan mencintai keburukan pada saudara, tidak mencintai dan tidak juga suka berita buruk saudara itu tersebar. Kerana Allah mengancam dengan azab dunia dan akhirat. Kita suka orang susah, kita gelap. Kita ada azab di dunia. Azab di dunia apa dia ikhwan? Doa orang yang dizalimi sangat makbul. Sangat makbul. Kemudian di hari akhirat apa dia? Menghinai orang, dosa yang sangat dibenci dan dikutuk oleh Allah. Jadi daripada 2 ayat secara umum ini, kita sudah dapat satu pelajaran. Kita tak baca hadis lagi. Kita baca 2 ayat ini, kita ada satu pelajaran. Apa yang pelajaran kita ikhwan? Pelajaran kita bukan daripada akhlak Islam bergembira di atas kesusahan orang, bukan daripada akhlak Islam. Wa imma iaitu musuh kita sekalipun. Apa dia musibah? Kesakitan, kematian dan perkara-perkara yang merosakkan harta benda, yang merugi dan kehidupannya. Yang kesemua itu adalah di bawah bidang kuasa Tuhan. Allah bagi mati anak dia. Kita kata anak sahabat kita mati, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan kita kata kat ziarah lah, kat kuasa KCP. Kata dia start nak minta yang beli dia sembah kerja. Mau tak mati, dia minta ke darah dia rasul. Dia bergembira.
Itu namanya gembira. Dan itu bukan daripada sifat mukmin. Hal dia makan rasuah, dia berdosa. Tetapi mati satu musibah. Mati satu musibah. Ahli baik pun yang merupakan benda halal pun mati. Nanti orang makan benda haram kata pula kita mau tak mati ni makan benda halal semua. Kita dengar, kita rasa tak seronok. Musibah adalah musibah. Apa dia? Daripada perkataan asaba. Apa dia? Allah Ta'ala beri, dan pemberian Allah Ta'ala itu sangat menggoncangkan hati. Sebab dia benda yang tidak disukai. Daripada dua ayat ini kawan, kita dapati bukan daripada akhlak mukmin, bukan daripada ajaran Islam kalau seseorang itu bergembira di atas musibah yang Allah Ta'ala puji sebahagian daripada saudara. Dia akan bergembira walaupun dia musuh. Karena itu dalam Sahih Muslim ada cerita, ada orang, antum pun kenal nama ini, nama Abdullah bin Ubay. Nama Abdullah bin Ubay. Kalau antum tak kenal nama ni, maknanya baru main malam ni lah. Abdullah bin Ubay ni bapa munafik zaman Nabi. Quran turun daripada lidah Sayyidina Umar. Umar kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia adalah munafik. Dan Nabi tidak membantah ucapan Umar. Tak payah saya kisahkan apa yang dibuat oleh Nabi. Dosa yang dikatakan agak besar yang dibuat oleh Nabi. Dia di antara orang yang menyebarkan fitnah. Kononnya isteri Nabi ini bersanwak dengan jantan lain. Sebulan Nabi kata Umar dalam hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah. Sebulan Umar tengok Nabi berdetik. Tapi tak apa, saya nak beritahu, ini orang telah melakukan onar, telah melakukan kedurjanaan pada Nabi. Dalam hadis Imam Muslim, satu hari dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu sakit, jom kita pergi ziarah dia. Seorang sahabat Ansar berkata demikian, dia sakit, jom kita pergi ziarah. Seolah-olah sahabat ni macam tak tahu apakah kenangan Nabi dengan Abdullah bin Ubay ini. Seolah-olah sahabat kata, Allah, benda-benda lama ni buang dia. Nabi muda amat dah. Nabi naik pada masa itu keldai. Nabi naik himar dan terus pergi. Wahia ardun sabiqah. Pergilah ke kawasan Gersang, tempat tinggal Abdullah bin Ubay. Itu bayang Nabi boleh melupakan apa dia buat. Nabi boleh berjalan ke apa dia buat. Bila sampai ke rumah Nabi, bila sampai ke rumah Abdullah bin Ubay, tiba-tiba dia boleh membuka. Imam Muslim meriwayatkan ucapan dia boleh membuka, dia boleh mengucap pada Nabi, ilaika anni, ilaika anni, ilaika anni. Kalau nak terima bahasa utara ni, maaf terima. Ilaika anni, maaf terima Muhammad. Jangan masuk, jangan pijak ke rumahku. Badan kamu busuk macam mana kali kamu naik. Subhanallah. Pun demikian kerana dia ditimpa sakit dan sedang. Ini sesuatu yang tak dapat digambarkan. Hanya kita boleh menyatakan sadaqallah ketika Allah menurunkan firman dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung dan mulia. Dan memang Allah telah memelihara akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita seorang mukmin tidak bergembira di atas musibah. Di atas musibah. Ini musibah yang biasa-biasa. Tetapi kepada iman, seorang mukmin bergembira dengan apa yang digembirakan oleh Allah. Seorang mukmin berdukacita apa yang didukacitakan oleh Allah. Perasaan mukmin seperti mana Allah mendidik perasaannya. Mukmin tidak akan minta hancur orang tu, tak akan minta susah orang tu. Tetapi mukmin akan bermusuh dengan semua apa yang dimusuh oleh Allah. Di satu pihak, mukmin ini dia tidak akan berseronok susah orang. Tetapi di satu pihak, mukmin tidak akan melepaskan diri dia dengan syariat Allah.
Allah telah menceritakan kepada kita tentang Allah telah melaknat Fir'aun. Mukmin akan melaknat Fir'aun kerana Fir'aun dilaknat oleh Allah. Jangan tersilap bawa perasaan kita dengar tak boleh orang kena musibah, tak boleh sedih. Tiba-tiba kita dengar kata Fir'aun ditelan bumi, Fir'aun jatuh dalam laut merah. Oh, bersedih kesian kata Fir'aun. Tak boleh kesian. Kenapa? Kerana mukmin satu orang yang beriklim dengan iklim Al-Quran. Apa yang Allah Ta'ala rahmati, mukmin merahmati. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi, mukmin menghindari. Apa yang telah Allah Ta'ala buat, mukmin meredai. Allah telah melaknat seluruh orang-orang kafir, maka mukmin melaknat orang-orang kafir. Pun demikian, mukmin tetap pandai membahagikan perasaan dia. Di antara apa yang Allah laknat dengan keadilan, dengan pertolongan, buah yang tidak sama. Kafir dikutuk selama dia kafir, tetapi mukmin juga diasuh dirinya jangan melakukan kezaliman. Walaupun dia kafir, mukmin menegakkan keadilan. Kerana Al-Quran menyatakan kepada mukmin, "I'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Ikhwatul iman, dua ayat ini telah membentuk satu syariat kepada kita. Mukmin tidak berduka cita di atas susah orang. Kemudian An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyokong tajuk ini dengan satu hadis. Wa an Wasilah bin Asqa, wa an Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhiri syamatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtaliya. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memperlihatkan kegembiraan atas kesusahan yang menimpa saudaramu. Bila tidak, maka Allah akan mengasihi saudaramu itu dan akan memberi cobaan padamu. Ini ada satu hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi kata hadis ini hadis hasan daripada Wasilah bin Al-Asqa. Dia kata, Nabi kata, la tuzhiri asyamatata li akhika. Jangan tunjuk satu perbuatan yang gembira di atas susah saudara. Kenapa? Boleh jadi Allah merahmati saudara kau yang sedang diuji dan Allah kembalikan ujian itu kepada kau. Tetapi saya katakan tadi kawan, kalau hadis ini tidak ada pun, dua ayat Quran tadi sudah cukup menjadi panduan kepada kita. At-Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hasan, tetapi di sisi para ulama hadis ini adalah dhaif. Sebab hadis ini ada rawi yang kita kata rawi yang tadlis, rawi yang melakukan tadlis dalam ilmu hadis. Tadlis ni apa? Seorang rawi dia menyembunyikan kecacatan di dalam sanad, ataupun dia menyembunyikan aib di dalam dia menceritakan tentang guru. Masalah hadis yang kita baca ini, rawi yang meriwayatkan daripada Wasilah bin Al-Asqa tidak ada bukti dia bertemu dengan Wasilah. Jadi bagaimana seorang yang tidak bertemu dengan Wasilah tiba-tiba boleh kata Wasilah kata? Bermakna dia ada menyembunyikan sanad. Tentulah dia ada mendengar daripada seseorang, maka dia menyembunyikan. Mungkin kerana dia sembunyi itu ada aib, biasanya begitulah. Maka apabila dia sembunyi sanad, maka kita panggil dia ini seorang tadlis. Dia melakukan penyembunyian sanad. Maka setiap rawi yang menyembunyikan sanad, maka sanadnya dhaif. Ataupun dia menyembunyikan, kita kata tadlis syuyukh, dia menyembunyikan dia punya syekh. Bukan syekh Melayu itu bukan yang bukan syekh. Ni dia punya syekh, para syuyukh dia, guru. Ataupun dia mensifatkan guru dia dengan sifat-sifat yang orang pun nak predek. Macam mana guru ni terlebih daripada orang lain? Maka ini nama dia tadlis dari segi syuyukh.
Apabila melakukan tadlis dalam sanad ini penting untuk iman dalam hadis. Sehingga kata para ulama hadis, apabila sanad itu baik, kita terima matannya. Kalau sanad itu sanad ahlu sunnah, kita terima matannya. Apabila sanad itu semuanya selamat daripada masalah, maka matan di atas semua yang kami terima dengan baik. Sanad adalah penting. Ketika rawi meriwayatkan hadis, dia kena jujur. Dia tak boleh buat tadlis. Walaupun ada perbincangan yang panjang para ulama tentang rawi yang tadlis ni, kalau ada bukti-bukti lain boleh diangkat, tetapi secara ilmunya, apabila satu rawi dia boleh sebut nama sahabat, sedangkan di kalangan para ahli hadis mendapati tidak ada bukti rawi itu bertemu dengan sahabat, maka berlaku tadlis. Apabila berlaku tadlis, hadis dia itu hadis yang baik. Hadis dia tidak boleh dijadikan hujjah. Maka di sini antum kena buat nota, hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Habis dalam bab ini kita berhujjah dengan dua ayat Quran di atas. Kerana hadis ini adalah hadis yang rawi dia seorang tadlis, mudallas, rawi dia seorang yang melakukan, kita kata menyembunyikan keaiban di dalam sanad. Inilah ikhwatul iman. Bila kita baca buku-buku, kita kena berhati-hati. Sebab bukan semua hadis yang dibaca dalam satu buku itu dia sesuatu yang selamat kita pegang. Mereka kita kena tahu di atas nama dia As-Salihin banyak hadis-hadis yang selamat. Cuma saya ingat sepanjang kita baca ni baru 3 hadis kita jumpa dalam bab ni, dalam jilid 2 ni baru 3 hadis kita jumpa yang bermasalah. Sebelumnya kita jumpa satu hadis yang sahih tetapi telah diubah kedudukannya, yang depan di belakang, yang belakang di depan. Telah berlaku sedikit kekeliruan oleh muallif An-Nawawi, telah melakukan sedikit kekeliruan. Bukanlah Nawawi minta betul nak banding Nawawi dengan kita dan ini dengan Mubilah, tapi ini sifat satu-satu buku. Dia ada cacatnya, dia ada berbagai kelebihan. Yang kelebihan itu kita ambil, yang kecacatan itu kita perhatikan. Bagi khusus imam, maka dalam bab ini paling baiknya kita mengambil dua ayat tadi secara umum sebagai dalil seorang Muslim tidak akan berseronok di atas saudara dia punya kesusahan. Adapun hadis riwayat daripada Muwafiqah ini, hadis ini ada rawi yang tadlis yang melakukan penyembunyian sanad, maka hadis itu menjadi hadis yang dhaif di sisi para hadis. Maka antum tandakan At-Tirmidzi menyatakan hasan, anda tandakan bila hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bab tentang haram menghina nasab. Bab tentang haram menghina nasab. Kita tak boleh menghina keturunan orang. Kita marah-marah karya di bangsa ni, tak boleh begitu. Yang salah tu dia, bukan bangsa dia. Yang salah tu dia, marah dia. Ini setan besar tu lah. Kita tak boleh kata ni bangsa apa ni, tak boleh. Sebab bangsa sesuatu yang begitu umum. Takkanlah pisang emas semua tak boleh makan. Kita kata bangsa pisang emas ni bangsa musuh, tapi nak betul-betul pakai pisang apa? Satu aja yang musuh tu dalam setandahan. Yang main kuliah ni ramai yang tidur seorang dia tidur, bukan semua. Jadi tak boleh lah marah main kuliah ni semua tidur, tak boleh. Yang tidur tu pun letih. Pasal tadi ada 4-5 mayat, dia seorang usul beras letih dia. Tak boleh lah marah dia. Dia letih ada pasal, bukan saja-saja. Bab haram kita menghina nasab, keturunan tidak boleh. Ini adalah pemberian Allah. Benda yang tak boleh kita tentukan. Saya nak lahir di atas bangsa apa, bahasa apa, tak boleh pilih. Ini Allah yang bagi. Kerana itu tidak boleh kita menghina. Tak boleh. Quran dalam surah Al-Hujurat itu, antum balik ke rumah, bacalah terjemahan dia, antum akan tengok larangan membangga diri di atas satu kaum pada satu kaum. Akhirnya Allah gunakan perkataan, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
menghina tapi berkenan kerana yang paling mulia, yang paling bertakwa pada Allah. Qala Allah Ta'ala walladzina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sesungguhnya mereka telah menimbulkan kebohongan dan dosa yang nyata. Ayat ini Allah Ta'ala kata, orang-orang yang menyakiti laki-laki yang beriman, perempuan yang beriman dengan apa yang mereka tidak buat. Disakiti satu orang kerana bangsa dia buat, bukan kerana orang dia buat, kerana bangsa dia buat. Sedangkan orang yang kita di bawah ni, bukan dia buat, dia orang baik. Kita sakiti dia kerana bangsa dia buat jahat. Jangan begitu. Kalau kita berbuat demikian, Allah Ta'ala kata faqad i'tamadu buhtanan. Tindakan kita itu kita menanggung kebohongan. Kita tidak berjalan di atas kebenaran dan keadilan. Bahkan wa ithman mubinan, ada dosa yang sangat besar yang kita tanggung di hadapan Allah Jalla wa'ala. Jangan begitu. Tidak boleh menghina orang, tidak boleh mengutuk orang. Salah-salah. Kita orang Melayu, ada satu Cina buat salah pada kita. Kita nak marah sebut nama dia. Kita marah sebut nama dia. Jangan kita kata bangsa itu tidak. Kerana ada Cina yang baik, ada Cina yang masuk Islam baik banyak. Yang jadi hafaz Quran, yang buka mahat-mahat kafir di negara Cina, mereka baik daripada kita. Orang Melayu pergi ke negara Cina belajar buat kacang soya balik ke Malaysia. Belajar daripada Cina. Tapi Cina Islam kan? Cina Islam. Sampai hari ini mi kuning yang paling jahat, mi kuning Cina buat. Tapi Cina Islam kan? Cina tu pun dah masuk Islam. Subhanallah. Kita kata bangsa mata sepek ni sekong dari rotan. Siapa yang bangsa? Yang bangsa kita sebut nama dia. Siapa nama dia? Nama dia Colek. Nama dia Tan Penak, Tan Loknak. Sebut nama dia. Ini jahat punya orang, sebut nama dia. Khususkan jangan kita hubungkan nasab dia. Tak boleh, tak boleh. Orang lain nak marah orang Melayu, tak boleh kata orang Melayu ni bangsa apa, boleh, tak boleh. Marah orang Melayu yang buat jahat, sebut nama dia. Khitab, fokus kesalahan dia, dia yang buat. Yang mencuri Melayu ini, namanya ini, binnya ini, dia yang mencuri. Banyak lagi Melayu yang baik. Antum ni Melayu yang baik, berarti saya mahu yang baik. Jangan dia kata semua mahu tak boleh pakai, yang benar. Memang mahu tak boleh pakai yang ramai, tapi ada juga seorang mahu boleh pakai. Tapi tak boleh menghukum ke semua. Ya betul. Ini dalam apa? Ini bukan di dalam kebenaran dan dalam hak dan batin. Ini di dalam berurusan. Siapa salah, dia dihukum walaupun dia kafir, walaupun dia siapa. Kita tidak bersetuju dengan Syiah. Kita tak suka mazhab Syiah. Pada kita dia mazhab yang keluar daripada landasan As-Sunnah. Tetapi tiba-tiba ada orang Syiah yang baik, dia tak salah, tiba-tiba dia ditangkap dan dia dihukum. Kita tidak bersetuju. Sebab apa? Pasal nak tangkap dia mengamalkan Syiah di rumah dia. Dia bukan turun di jalan raya, dia tunjuk. Dia duduk di rumah dia. Bila dia duduk di rumah dia, kita tak ada pecah pintu rumah dia masuk. Tak boleh. Tiba-tiba kita kata adalah satu Syiah buat salah, kita tangkap Syiah ini, kita kata semua orang Syiah ini macam tu. Tidak boleh. Kita bermusuh dengan seluruh akidah Syiah. Itu sesuatu yang jelas. Tetapi di dalam bermuamalah kita mesti adil. Kita mesti adil. Dalam muamalah kita kena adil. Hukum yang salah bebas dan yang tak salah. Ini bila kita marah dengan satu kaum, kita marah dengan satu kaum, kita borong bangsa itu, tidak boleh. An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawa kepada kita hadis wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ithnatani fil nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fil nasabi wal niyahatu 'alal maiti rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal dalam diri manusia yang bisa mengakibatkan kufur. Nabi kata jaga baik-baik, ada dua benda manusia kena tinggal
Kalau dia tak tinggal benda ni, dia buat, dia boleh jadi kufur. Dia boleh jadi kufur. Ada ulama menyatakan makna kufur di sini adalah peringatan dia terlibat dengan dosa yang amat berat. Tetapi tidak dapat dinafikan apabila dia kekal tu dia boleh keluar daripada Islam tanpa dia sedari. Apa dia dua hal itu? Yang pertama, Nabi kata menghina nasab, ata'anu fi nasabi, melaknat nasab orang. Bila kita dilaknat orang, kita lupa diri, kita akan pakai bahasa-bahasa yang kita tidak sedar. Daripada kita marah bangsa tak guna dan setapak, bangsa ni bangsa jahat, bangsa ni bangsa kafir, memang macam tu. Terlepas kalimah. Kadang-kadang kita kata bangsa Cina ni memang kafir semua. Tak boleh. Ada orang Cina masuk Islam, ada orang Siam masuk Islam. Apa kita nak kata? Kerana bila dia masuk Islam, bangsa dia tak Cina, dia tak ada ubah. Maka kita kena kata, siapa yang buat salah itu? Terkadang-kadang ata'anu fi nasabi, kita memberi laknat, kita memberi kutukan kepada satu nasab, boleh menyebabkan kita jumpa diri dan kalimah kufur keluar. Kita kadang kita tak suka dengan satu bangsa, kita kata tobatlah, keturunan aku tak ada nikah mokok-mokok ni. Kalau nikah mokok-mokok ni aku kafir. Selalu marah. Dia marah dengan bangsa tu, dia keluarkan, dia mengkafirkan diri dia. Tapi kita hati-hati. Benda ni sama suka buat ikhwan. Orang Arab jahiliah suka buat. Orang Arab jahiliah dia suka buat. Ada kasta rendah, kasta tinggi, dan dia akan letak diri dia hina bangsa orang. Dia meletakkan kafir dia ni kalau dia turut bangsa itu. Subhanallah. Nabi kata hati-hati ikhwan, hati-hati. Kalau kamu tak kufur pun, kalimah kufur itu menakutkan kamu menanggung dosa yang amat besar. Bila kamu suka ata'anu fi nasab, kamu melaknat, kamu mengutuk bangsa orang. Jangan mengutuk bangsa orang. Sebut nama si bersalah itu. Yang bersalah itu siapa dia? Sebut. Dia yang salah. Lagu belabi yang salah. Jangan kutuk bangsa dia. Tidak boleh. Yang kedua apa dia ikhwan? Wadiyahatu 'ala al-maiti. Nabi kata meratapi orang yang meninggal dunia. Wadiyahatu meratap. Kita kata meratap pada kita menangis. Tetapi kalau antum duduk tanah Arab, orang Arab ni dia meratap, dia macam tampak pipi. Wanita yang pakai tudung tu tarik tudung dia sampai koyak. Dia tarik baju-baju yang dia pakai macam jubah nipis dibuang tu, dia tarik sampai koyak. Dia cakap pipi dia, dia patah dan hati. Dia menangis lah. Dia merata. Dia merata dengan kalimah kufur. Habis dia merata, dia dibayar dia. Dan dia akan buat tu masa bila? Masa mayat tu ada dalam rumah, dan masa orang nak usul mayat rumah. Dia buat agak bagi ni. Dan dia dibayar duit, dia boleh package. Dia pun masuk takaful punya insurans ni. Kalau darah punya insurans tanggung. Subhanallah mereka dibayar untuk bermaksiat. Karena itu, antum tengok dalam Sahih Muslim, apa kata sahabat Nabi Abdullah bin Jarir? Kata Abdullah bin Jarir, sesiapa yang pergi ke rumah si mati dan dia makan di rumah si mati, maka dia dianggap sebagai orang yang meratap kematian. Apa makna asal meratap ikhwan? Macam saya abang tadi, sekelompok wanita dibayar duit untuk menangis kepada si yang mati, si mati. Kenapa? Mungkin kerana mengikut Arab jahiliah, si mati ni berwasiat, kalau besok aku mati, panggillah peratap-peratap di mai. Peratap-peratap ni nama dia siapa dia? Hadis menamakan mereka dengan nama niyahah. Al-niyahatu. Mereka ini buat-buat niyahah. Kerja mereka meratap. Habis dia meratap sebab kalau Arab jahiliah, kalau mati sampai tak ada orang dari dia kata ain. Dia kata keluarga tak suka. Dia mesti keluarga tak suka.
Masa Ismail orang raja mati, dia sebut Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahab tak sebut. Itulah tanda kekandaan neraka. Ayah dah sebut hanya kami berdua, tak sebut nama Ananda. Pasal apa? Anda dah tahu Ananda tak suka hospital. Sebut hospital buat apa? Harta semua kena potong. Jadi dia aib. Dia satu benda aib. Jadi mereka punaklah bila mati orang mata. Lepas tu keluarga si mati kena bayar lepas ni. Dah bayar duit. Lepas tu kena sedia makanan. Apabila Islam datang, Islam benci ni. Ini apa ni? Kenapa nak mengatakan pada si mati? Ini kerja maksiat. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Jarir, dalam hadis Imam Muslim, dia kata apa? Kalau kita pergi ziarah mayat, kita ziarah mayat keluarga ke, mayat baru tanam, tujuan kita nak bagi takziah. Tujuan kita nak bagi takziah. Kita bukan beradab, tapi kita pergi kerana nak bagi takziah. Tiba-tiba kita pergi dengan hati yang suci nak bagi takziah. Pasal kita tak sempat jumpa mayat dah tanam. Kita pergi nak bagi takziah. Tiba-tiba keluarga semati itu berpeluang makan dan minum bagi kita makan. Abdullah bin Jarir kata, kami tahu satu benda saja. Kalau kawan ni makan, biarlah si peratap itu. Walaupun dia tidak peratap, kerana orang Arab tidak akan menyediakan makan untuk tetamu pada hari kematian, melainkan dia hanya menyediakan untuk si peratap. Maka siapa makan di rumah si mati pada hari-hari takziah, dia mendapat dosa si meratap, walaupun dia tidak meratap. Allah Subhanallah. Nabi kata kufur, meratap mayat ni kufur. Dan Abdullah bin Jarir dalam hadis Imam Muslim kata, di antara meratap itu, kita tak ingat pun nak makan rumah dia, tapi dia bagi kita makan dan kita makan. Sedangkan kita pergi nak bagi takziah, kita dapat dosa meratap walaupun kita tak meratap. Inilah kita berpesan selalu pada orang, hati-hati berpribat tahlil rumah orang mati malam 1, malam 2, malam 3. Hati-hati. Itu adalah hari-hari takziah, hari-hari kematian. Kita kata ada orang buat, tak boleh cara orang. Kadang-kadang kena kira agama. Agama kena kira. Oh yang tu Arab, Melayu tak ada yang tu. Agama bukan kira Melayu dengan Arab. Agama kira dalil Quran dan Sunnah. Dan Sunnah tak bagi tahlil, kita pergi takziah. Kita pergi takziah. Ada kawan kita nak mengikutkan Sunnah sampai dia kena berbohong, kata dia puasa. Mesti ingat dia. Dia pergi bagi takziah, tiba-tiba orang sedia makan. Dan dia teringatlah hadis-hadis macam ni. Kata Abdullah bin Jarir dalam hadis Imam Muslim, kami pergi bagi takziah, bukan pergi nak makan, pergi bagi takziah. Kalau kami makan, kami dapat dosa meratap. Kerana itu adalah hari-hari biasanya orang Arab menyediakan makanan untuk orang meratap. Maka kami nak bagi beza, kami bukan ahli meratap, maka kami tidak akan pergi makan, kami hantar makan bagi dia makan. Subhanallah. Kena hati-hati. Kadang-kadang Pak Guru ni belum selesai. Dia tak faham, kata kita faham, kita kata itu ada dari agama. Dia faham kata apa? Dia faham hang tak mungkin kata apa sudah kan? Dia faham itu. Dia faham itu kami. Kita kata tak leh. Dia kata tak mau, dia mudah. Bukan bagi makan atur, bagi makan bingung itu susah tak? Tak, bukan masalah itu. Masalahnya Islam kata, Islam basmi dan jahiliyah, sakit-sakit dan jahiliyah pun dia tak mau. Maka kita kena kekalkan. Bila kita pergi rumah si mati, kita kena makan. Kalau kita nak makan, ulama ajar kita macam mana? Kita bawa makan, kita sediakan makanan di rumah jiran, kita panggil keluarga itu keluar daripada rumah mati, pergi makan dengan kita di rumah jiran. Itu tak apa. Itu namanya kita meneman, Pak. Kita meneman. Pak ni masa dulu kahwin ada peneman tak? Saya kahwin ada peneman. Dulu kan dia pernah uji kesabaran kita. Peneman masuk dalam bilik tidur, mau tak nak hati kita. Dia meneman dalam bilik tidur, kita kata pukul hati dia memang kelong. Kita dah menguapkan, dia nak teman. Tak boleh ada peneman. Dia berkostim, tak boleh ada peneman. Dia kacau. Dulu kalau pergi makan, ini kerja meratap. Niyah. Dan niyah ni
ulama Ahlussunnah masukkan dalam senarai dosa besar yang berhajat pada taubatan nasuh. Taubatan nasuh. Orang Melayu kata, orang kita kata, habis malam satu malam dua nak buat apa? Kalau tak dibaca doa selamat nak buat apa? Saya katalah, ni pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Saya pilih ayat pun tak tahu bila. Itu suka nak pakai pun tak apa, tak pakai pun tak apa. Saya kata, untuk membantu orang mati, kita boleh bantu dengan 1000 cara. Katalah kita nak membantu si mati, kita boleh duduk di rumah kita, kita boleh membaca doa, kita boleh membaca Al-Quran. Kalau kita nak kirim pahala kepada dia, kita buat seorang-seorang. Boleh tak begitu? Boleh. Kenapa mesti kita berkumpul beramai-ramai di rumah si mati? Kita berkumpul rumah si mati ini untuk takziah sahaja, lebih tak ada. Apa dia takziah? Kita pergi kepada rumah si mati, kita ucapkan kalimah Allah memberi pahala kepada dia di atas musibah yang melanda. Kita kata makcik, semoga Allah bagi pada makcik sesuatu yang lebih baik daripada apa yang Allah ambil. Dan Allah mengandari itu makcik dunia akhirat dengan rahmatnya dengan redha dia. Setiap musibah makcik ada ganjaran di sisi Allah. Dan pakcik yang meninggal ini dengan penuh harapan saya mendoakan Allah bagi syurga dan Allah ampun segala dosa-dosa. Sabar. Itu nama dia ucapan takziah. Untuk ucapan macam itu tidak berhajat kepada ulama, tidak berhajat kepada makanan, tidak berhajat kepada minum. Bila kita bagi takziah, selama sedih dia tak pilih. Dia cakap dia pasal suami dia yang betul dia turun. Kita mentakziahkan. Maka tidak wajar bila dia sebut nama lelaki dia yang betul dia turun. Kita kata macam dia tak ada lah. Tak wajar. Kita boleh tengok ayat mata dia turun, kita yang bawa teror ke rumah kita, kita tuang gelas ada sekawan, gelas kita sekawan, kita makan. Itu tak apa, dari kita. Kita nak meneman dia makan. Tapi yang berlaku mana ada dari kita? Mana ada dari kita? Semua dari Allah si mati. Ini perkara yang perlu dikikis, ikhwan. Perlu dikikis. Kita tak kata doa tak sampai, kita kata berkumpul. Dan kemudian yang perkumpulan itu menjadi jamuan. Yang jamuan itu tidak diada oleh ulama pada hari-hari kesedihan kematian. Ini sesuatu yang salah dan tidak ada pahala, diberi dosa oleh Allah. Kita bagi alasan orang kita buat lama ke, kita bagi alasan orang tu kata boleh ke, orang itu semua bukan alasan. Agama mesti diambil daripada sumber dia, Al-Kitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama juga di kota iman. Kita tak makan di rumah si mati bakmi, tetapi goreng bihun di rumah kawan tu, bungkus-bungkus hantar di masjid. Apa beza dia? Beza dia berubah tempat, tetapi kita makan daripada hasil yang sama. Sebetulnya dia tak fikir buat penulis, kita yang fikir. Katalah saya mati Pak Amir buat penulis, bukan saya lah ambil orang lain, ambil sahabat. Saya lambat lagi ambil orang lain. Pak Amir buat penulis dia. Ya betul lah. Kenapa? Yang ditimpa musibah dia Pak Amir jiran dia. Pak Amir buat kat dia. Kalau nak buat begitu kita tidak cakap banyak lah. Silakan. Kata sahabat ni duit saya, bini saya yang boleh bihun, saya nak hantar di masjid. Saya nak hantar di masjid. Sebahagian tak menulis, sebahagian saya tak kepada keluarga dia. Siapa bertanya kata apa? Kerana sumber dia datang daripada yang berbeza, bukan daripada rumah si mati. Saya yang masak, saya nak bawa dia main makan rumah saya, dan saya nak pergi kawan-kawan dan teman dia makan. Itu tidak kita marah, kerana Syafi'i menyebut itulah yang paling baik dan paling aula. Min fi'lil ahlul khairat, daripada perbuatan orang yang mencintai kebenaran, mencintai kebaikan, dia yang boleh jamuan kepada keluarga semua. Tapi ikhwan, saya cakap ni jangan ambil hati lah. Antum suka dengan buang budaya lain, suka. Kawan kena histeria, senang kita nak halau antum baca Quran dia lari. Nak buang budaya ni,
Ini nama dia kena berani mati. Kena berani mati. Macam hukum bom di badan menutup segala. Lepas buat kumul lengkap dia tu faham kata buat kumul ni. Kita tu baca hadis, dia tu faham buat kumul. Wah, tak boleh. Kata Nabi tak buat. Memanglah Nabi tak buat. Biwak pun Nabi tak naik. BMW pun Nabi tak naik. Punya halus naik tu saya buat. Pakcik yang kereta ni kita tekan ibadat. Apa beza kereta dengan ibadat? Hanu kata Nabi tak buat kan. Nabi tak buat, Nabi tak buat, Nabi tak buat. Apa kita naik, Nabi tak makan. Yang bagi-bagi ke bangkak atau apa. Oh yang tu Nabi tak makan boleh kita makan. Yang ni Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Bukan begitu. Kata Aisyah adalah ahli Imam Muslim, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Isteri Nabi yang kata hadis Bukhari Muslim, hadis sahih. Sesiapa beramal dengan satu amalan yang Nabi tak ajar, maka ditolak. Pasal tu kita kena ajar cara Nabi. Dan kita pun jangan takut cara Nabi. Bukan cara panglima hitam ke, panglima garang ke, bukan panglima buka daripada buah hantu ke. Tak, cara Nabi. Jangan takut dengan cara Nabi. Esok Nabi lah nak bagi syafaat kita. Kena bersedia hati mengikut sunnah-sunnah Nabi. Jadi dua perkara yang agama larang kita. Apa dia? Mengutuk nasab orang. Itu bersesuaian dengan tajuk yang Anda pilih, iaitu larangan menghina nasab. Yang kedua, iaitu perkara yang bawa pada kufur, iaitu kita meratap kematian. Meratap kematian. Tadi saya pergi mayat kawan anak kawan kita yang Pak ni semua. Bapak dia mati, alhamdulillah. Dia jadi imam sembahyang bapak dia, Allah. Saya katakan ikhwan, kalau dalam majlis tu yang mati di bapak kita, kalau ada tok wali sekalipun, kita lah yang paling afdal jadi imam bapak kita. Kita tak, kita dia. Tok wali ni yang pilih dia. Dia boleh terbang ke, dia boleh terbang masuk dalam awan, firefly berbalap dia cepat lagi. Sejak hari bapak kita mati, mak kita mati, kita adalah orang yang paling afdal di Tuhan. Begitu Pak. Dan tegakkan ajaran Rasulullah. Sahabat tu dia buat apa? Dia buat apa dia belajar? Alhamdulillah. Dia buat apa dia belajar? Nabi ajak kita semayang mayat, hanya semayang. Hanya semayang, tak ada lagi. Tak ada lagi. Semayang aja, semayang. Apa dia semayang? Semayang mayat yang boleh letak mayat di depan. Kayu kalau mayat laki-laki berdiri di bau dia. Mayat perempuan duduk antara usul dia. Itu Nabi aja. Hadis Tirmidzi ada, hadis Imam Bukhari ada, semuanya sahih. Lepas tu takbir. Yang dekat dengan kita 4 takbir. Allahu Akbar. Takbir pertama Fatihah. Takbir kedua selawat macam dalam tahiyat akhir. Takbir ketiga baca doa. Allahu Akbar. Takbir keempat terus baca apa? Bagi salam. Habis. Nabi ajak sembahyang, tu sembahyang. Habis bagi salam, habis sembahyang. Habis bagi salam, habis sembahyang. Habis sembahyang buat apa? Angkat mayat terus ke dalam kuburan. Tak payah kita tanya, apa kita mau kata pada ini mayat? Orang kata tayyib. Apa kita mau kata pada ini mayat? Kita jawab ke dia, nak kata aku suka. Hang yang nak kata kan, aku suka. Tapi tak kira kita kata apa. Nabi ajar mandi, kafan, salat, tanam. Dia buat begitu kepada bapak dia. Alhamdulillah. Nikmat menegakkan sunnah pada orang mati, dan nikmat sunnah itu diangkat di kalangan pada orang yang hidup. Subhanallah. Sangat hebat. Sangat hebat. Sangat hebat. Pasal kita masih sampai hari ini ikhwan, bukan nak pergi Palestin, nak sembahyang mayat macam Nabi, tak mampu lagi ni. Tak mampu lagi. Ayat mawak lagi orang berhenti dalam masjid masih. Ayat mawak masih berhenti dalam masjid. Masih lagi orang kata, apa kita mau kata pada ini mayat? Masih lagi orang kata, tak mampu sembahyang macam Nabi. Allah. Sedangkan mayat tu nak dibawa masuk dalam kubur. Maka soalan yang akan keluar dalam kubur itu apa dia? Siapa Nabi kamu? Subhanallah. Tapi kedoifan kita ini tak boleh sembahyang mayat cara Nabi. Allah.
Ini pula ada orang cakap Palestin ni ada kelai di Palestin ni bukan jihad. Di Palestin ni bukan jihad. Terus ada tolonglah daripada Palestin. Subhanallah. Habis nak tolong apa? Saya kosong. Saya kosong kita bagi peruntukan. Tak ada siapa berkata apa. Saya kosong. Rumah terbuka di bawah ni kita bagi peruntukan beribu-ribu. Ini pula ada satu flat kondominium nak buat di belakang Batu Bukit. Diberi jaminan kepada Batu Bukit, kalau kami menang lagi, projek ini akan jalan dan kami akan geser Batu Bukit itu sebagai heritage. Itu boleh untuk Batu Bukit. Untuk Palestin tak boleh hantar bantuan, bukan jihad. Yang sedih Pak Amin, orang Islam yang cakap, ulama yang cakap. Apa kata ulama? Ulama kata orang Palestin patut keluar daripada Palestin dan serahkan Palestin kepada Israel. Subhanallah. Saya ingat ulama ni tersilap maka ubah nanti gila. Tetapi dia dah cakap dia telah pun berlayar di seluruh dunia. Dia telah pun tersalah cakap. Dan ketika dia cakap, dia memakai fatwa-fatwa para ulama. Yang ketika para ulama bagi fatwa, para ulama tidak maksudkan seperti itu. Subhanallah. Asy-Syafi'i pun ada kalam dia yang dia cakap masa dia hidup. Kata para ulama, kalau Syafi'i hidup, dia akan tarik balik pandangan dia. Itu berlaku. Abu Hanifah pernah bagi fatwa. Apa fatwa Abu Hanifah? Kalau bapa mewakafkan tanah dengan satu wakaf, bapa kata, ini tanah ni bagi kat masjid, buat masjid. Bapa wakaf. Tiba-tiba bapa mati, Abu Hanifah pernah kata, anak-anak boleh dituntut balik tanah itu. Anak-anak boleh dituntut sebagai waris. Kemudian Abu Hanifah mati lama. Tiba-tiba ulama Abu Hanifah kata apa? Ulama Abu Hanifah kata apa? Kalaulah Abu Hanifah masih hidup, dia akan tarik balik pandangan itu. Kerana hadis Nabi tak benar harta wakaf diwarisi oleh sesiapa. Abu Hanifah akan tarik balik. Tapi dia bagi tak fatwa, dia bagi. Kenapa? Mungkin dia bagi fatwa itu kerana ada benda yang berlaku pada masa ini. Dan kesilapan insan ini akan dimaafkan. Tetapi yang salahnya kita mengikut dengan apa kita fikir apa-apa. Kita tak boleh semayang-mayang cara Rasulullah. Tak boleh semayang-mayang cara Rasulullah. Tak boleh. Allah Allah. Kebanyakan semayang-mayang Nabi, kebanyakan semayang-mayang Nabi, apa dia? Maksud saya, Nabi selalu Nabi buat semayang-mayang macam mana? Dengan Nabi bagi salam semayang-mayang sekali je. Nabi tak buat dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tak ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebanyakan semayang-mayang Nabi ni sampai hari kita tak ada orang. Dan bukanlah kita itu menentukan sah dan batal. Tetapi ada perkara kita bertanya berapa tahun kita sayang Nabi, tapi belum ada satu benda boleh ikut secara total. Belum ada itu. Masih kita ikut itu dengan kena baca balik jalan. Kita tengok kanan, tengok kiri kan. Dia tanya pakcik, pasal apa pakcik? Pakcik kata pakcik nak ikut jalan, kita tak nampak kita kiri kanan. Masih perlu dipikirkan. Dan merdeka dekat pedang betul tak? Tapi sunnah Nabi ni kita nak buat kena tengok kiri kanan. Siapa nak kata, siapa nak tuduh? Subhanallah. Sangat menduga kita. Kita tidak ada ilmu tentang sunnah Nabi. Dan ketika kita ada ilmu, kita nak buat, kita tidak ada kekuatan. Kita tidak ada kekuatan. Subhanallah. Dan ummah lebih percaya pada orang lain daripada Nabi dia sendiri. Kalau kita angkat mayat lepas bagi salam Pak Min, kita turun di tanah, dia kata apa? Tak pergi rumah. Subhanallah. Yang semayang tu apa dia? Dia karaoke kan? Semayang tu bukan doa kan? Dia kata tak ada apa. Kita biar dia kubur. Apa Nabi buat dia kubur? Nabi hanya memberi wangi, sedikit pelajaran dan hanya terus membaca doa. Tak ada untuk bersila, untuk hati-hati, tahlil, tidak ada. Ini semua kita yang ada dunia Allah saya kata. Ini semua ajaran daripada kita. Yang kita ada benar-benar dengan Nabi. Nabi tak mengaku daripada sunnah. Kita pergi buang masa tak buang. Nabi buat dua benda dan tanam sedikit wangi segala. Kita akan mati segala.
Tuan-tuan, kita akan mati. Apa yang dia bawa? Tengok sekarang. Apa yang dia bawa? Masa dia hidup, dia sandar dekat duit, dia sandar dekat harta, dia sandar dekat kecantikan, dekat berkorban tubuh badan. Sekarang mana semua benda-benda dia sandar habis dah. Akan dimakan oleh kanak saudara sandar kepada Allah. Allah akan bantu saudara. Mati itu benar, siksa kubur itu benar. Habis itu Nabi kata, marilah kita berdoa kepada Allah untuk si mati. Nabi tanda tangan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Habis, walhamdulillah rabbil alamin. Keluar, masuk dalam kubur pun tak pakai kasut, keluar pun tak pakai kasut. Kasut diletak di tepi apa? Di tepi pagar-pagar. Kalau kita buat lagu tu, orang tunggu kita macam-macam. Orang macam mana menyaman dari Allah pada asal keiban ni. Di pokok mana yang berdoa tapi tak ada. Dia kata kita tak ada. Wahai kita ikut sunnah Nabi tak ada. Masya Allah, Masya Allah. Begitu doa, begitu doa. Subhanallah Tuhan, supaya Allah bagi kekuatan bagi kita satu masa nanti boleh menegakkan ada sunnah Nabi SAW. Kita akan mati Tuhan demi Allah, kita akan mati. Dan kita akan jawab Nabi Muhammad itu Nabi kita Tuhan. Tetapi banyak daripada amalan kita sayang ya Allah ya Allah. Sayang. Banyak daripada amalan kita nak ikut cara Nabi ini terlalu suka. Terlalu suka demi Allah. Kalau kita tanya pada kaum muslimin, mereka mencintai Nabi. Tetapi banyak halangan menyebabkan mereka kena melihat kiri kanan untuk mengikut Nabi Muhammad. Allah Akbar. Suka ni ikhwan. Banyak dari bapak kalau kita belajar, Masya Allah. Masya Allah. Takut kita kepada Allah. Kita nak mati ikhwan, kita nak mati. Dan hari kita mati itu, kalau Allah bagi pada kita hidup balik, kita akan hidup pada berbuat minyak untuk ikut Allah dan Rasul. Dan kita tidak akan peduli kepada orang kata. Jumpa ada nyawa ni ikhwan, belajar sunnah Nabi, buat sedikit kita. Ada benda kita bincang, ngomong bagi kita bincang. Apa pandangan Tuhan. Tetapi ada benda tak perlu bincang, buat kita bincang. Semayang, takkan kita nak bincang. Sahabat ingat hari ini hari Rabu, nak buat insya-Allah Ta'ala. Mana boleh bincang orang? Pedulikan orang. Dia sakit perut, dia sakit bawah saya. Kan 4 rakaat lah. Tapi saya bawah saya hari ni buat 2 dia. Tak boleh. Hanya pasal nak sakit. Semayang je bawah sakit. Boleh duduk. Bawah sakit boleh jamak semayang. Jamaklah semayang. Buatlah apa yang boleh buat. Orang sihat buat cara sihat. Tapi ada benda kita boleh bincang, ada benda tak bincang. Wirid-wirid lepas semayang tu orang ikutlah Nabi. Semua hidup walaupun sekali ikutlah Rasulullah. Ikutlah Rasulullah sekali saja. Allah. Nabi pernah semayang subuh tak baca kunut. Nabi semayang subuh tak baca kunut. Ada dalam seminggu 7 hari itu, hari kita semayang tak baca kunut. Ada. Nabi buat itu. Kita 7 hari, kalau ada 8 hari seminggu 88 tak baca kunut. Tapi sedang kita tahu itu sunat. Kalau kita tak buat, kita makin demam kebian tu. Kita telefon sampai mana-mana kita telefon. Sampai tanya ustaz, kita telefon, ustaz, saya semayang subuh tak baca kunut. Ustaz tu kata tenang, pakcik, tenang, sunat saja. Tapi ustaz tu juga nanti kata, lain kali baca lah. Semua dunia tahu Nabi pernah semayang subuh tak baca kunut. Tapi kalau ada hari kita semayang subuh tak baca kunut, kita rasa takut. Ya Allah, siapa yang kita takut tu kalau bukan syaitan? Mana boleh kita takut, kita ikut Rasulullah. Kita kena gembira. Ya Allah, alhamdulillah pagi ni aku boleh semayang subuh tak baca kunut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syukur kita menangis ayat mata turun. First time dalam hidup aku semayang subuh tak baca kunut. Allahu Akbar. Besok pagi baca pula, 2 hari baca pula, 3 hari baca kunut, hari keempat tinggalkan kunut. Tinggalkan kunut dan jangan buat sujud sahwi. Kenapa? Kekasih Allah yang kita nak jawab nama dia dalam kubur. Pernah semayang subuh tak baca kunut. Masya Allah. Jauhnya kita dengan Nabi SAW. Kita bukan suruh pergi ke Gaza, suruh buat benda tu tak boleh buat. Masjid nanti berbincang tak tahu berapa kali seminggu. Orang-orang semua nanti turun ke masjid. Apa ni imam tak baca kunut ke? Imam ni imamnya apa? Penyakit apa yang berhubungan dengan
Alzheimer. Apa imam kita jadi tak baca kunut? Mereka tanya sana, mereka tanya sini, habis semua. Kita balai bomba sampai balai polis semua mai. Semua tanya, apa masih apa tak baca kunut kan? Wahai yang tanya tu sungguh pun tak buat. Yang tanya kita tak baca kunut sungguh pun tak minta. Allah Akbar, ikhwan. Kita memecah-belahkan masyarakat, tetapi mengajak hati-hati kita ini merasakan betapa cara Rasulullah itu yang paling terbaik. Baginda mati di atas caranya, baginda mati di atas petunjuknya, baginda mati di atas sunnah dan jalannya. Kenapa itu mesti kita lakukan? Kenapa itu yang mesti kita takut? Demi Allah, campur ketakutan itu. Sepatutnya kita takut bila kita tak buat macam baginda. Allah, hati kita ni mangkus, bukan mangkus. Apa makna mangkus? Terbalik. Hati kita ni dah terbalik. Patut Nabi buat, kita buat. Kita rasa alhamdulillah kita umat dia. Tetapi yang Nabi tak buat, kita buat. Bila Nabi buat, kita tak buat. Kita buat macam Nabi buat, kita rasa demam. Kita tanya orang, aku kena ulang balik sembahyang ni. Subhanallah. Patut dia bertanya, aku kena ulang tak balik sembahyang puan ni? Aku dah sembahyang bukan cara Nabi. Itu soalan yang benar. Tetapi hati kita ini, ya Allah, alqa dan kuat. Soalan dalam kuat, siapa Nabi kamu? Siapa Nabi kamu? Allah. Masya Allah. Ikhwan, saya berkata Nabi, bukan saya berkata Ustaz. Nanti kalau orang tanya, habis Ustaz ajak macam mana? Saya berkata Nabi. Jangan bandingkan Nabi dengan Ustaz. Jangan bandingkan Nabi dengan mana-mana manusia. Nak banding Nabi dengan Abu Bakar pun tak layak. Huwa Rasulullah. Abu Bakar tetap di bawah Nabi dan Nabi. Takkan nak banding Ustaz dengan Abu Bakar, lagi tak layak. Tiba-tiba banding Ustaz dengan Nabi, lagi dia bangga daripada Nabi. Tapi hati kita tak tenteram Allah. Hati kita tak tenteram dekat petunjuk Allah. Dan kita kena minta Allah ubahlah hati kita. Allah rawatkan penyakit ini supaya kita mencintai kebenaran ya Allah. Satu hari kehidupan akan datang kepada kita ikhwan. Kita berharap kehidupan itu adalah sejahtera dari surga. Kepada siapa? Orang yang mengikut ajaran Allah dan Rasul yang mendekati yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah wa atiiur rasul. Kau taat Allah, kau taat Rasul. Kau bertemu dengan kejalaan dan rahmat di sisi Allah. Subhanallah. Ikhwatul iman, nanti kalau diberi panjang umur, sehat badan, masa yang lapang, kita akan tengok bab larangan menipu. Nabi ajak kita orang Islam jangan menipu orang Islam. Bukan bermakna boleh tipu orang kafir, tak taklid. Tapi ibadah bernafsi, start dengan diri sendiri. Jangan menipu orang Islam. Jangan taklid orang Islam. Dan Nabawi akan menipu kepada kita hadis-hadis. Dan ada bab larangan berkhianat. Jangan kita khianat. Dan ada bab larangan menyebut pemberian. Bila kita bagi sesuatu ke orang, jangan kita ungkit. So kalau aku tak bagi itu mesti mati tengah jalan. Kerana aku bagi itu dia hidup. Jangan ungkit dan menyakiti segala-segala yang lain. Wallahu a'lam. Ada soalan ke ikhwan tentang tajuk yang kita baca? Ustaz, kalau bangsa Yahudi je nama kan? Bangsa Yahudi. Kita direct kita bangsa Yahudi. Kita laknat bangsa Yahudi. Maksud sahabat kita laknat bangsa Yahudi. Allah. Tadi saya katakan mukmin ini dia mencintai apa yang Allah cintai, dia membenci apa yang Allah cintai. Al-Quran beritahu kepada kita Yahudi ada dua jenis. Satu dalam ayat daripada Al-Baqarah, dan tarda anka al-yahud wa an-nasara. Kemudian ayat daripada Ali Imran menyebut, kamu tidak akan jumpa satu kaum yang sangat benci dan bermusuhan dengan kamu, melainkan bangsa itu Yahudi dan Nasara. Tetapi dalam surah Ali Imran Al-Nisa juga ada cerita Allah Ta'ala kata Yahudi ada dua jenis. Satu Yahudi, kau beri kepada dia sepikul emas, suruh dia jaga.
Lepas beberapa hari kau minta balik, dia bagi sepikul emas balik. Dia amanah. Yahudi ni amanah. Ada Yahudi, kau bagi sepikul emas pada dia, suruh dia jaga. Lepas 2 jam dia kau minta balik, dia kata bilang bagi. Yahudi inilah yang Quran firmankan kepada kita, dia tidak akan redha dengan kita sampailah dia akan bawa kita ikut agama. Dan bila Quran berbicara sangat banyak, dunia hari ini membuktikan Yahudi ada 2 jenis. Satu dibagi Yahudi Ortodok, satu dibagi Zionis Israel. Ortodok ni Yahudi ni, mereka tidak suka rampasan Palestin berlaku. Dia suruh serah balik. Dia yang mana? Dia yang pakai kopi hitam macam kapal UFO. Lepas tu dia ada jambut-jambut, tepi ni dia simpan jambang. Yahudi ni, Yahudi kita panggil Ortodok. Mereka ini Yahudi berpegang dengan kitab mereka, kitab Bible, kitab Old Testament Taurat. Dia pegang. Dan dia pun membantah serangan Zionis Israel kepada Palestin. Kenapa mereka diwujud dengan perangai macam ni? Kerana Quran beritahu mereka ni ada. Maka Yahudi macam ni kita tidak laknat dia sembarangan. Kita tidak laknat, ya Allah bagi mampu dalam semua Ortodok bagi mampu semua, tidak boleh. Sebab mereka Yahudi Ortodok ni, mereka berada di kampung mereka dengan ajaran mereka. Dan pada mereka Yahudi tidak boleh kembali ke Palestin selagi mana Isa tak turun. Bila Isa turun baru mereka boleh balik ke Palestin. Tetapi Zionis Israel ini dah attack dah Palestin. Maka Ortodok ini mereka menolak mazhab Zionis. Dan Zionis pula nak bunuh daripada buat dia pula. Subhanallah. Zionis ini yang Quran firmankan, walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kita kena hati-hati sikit lah. Kena hati-hati. Yahudi ni zaman Nabi ni buat Nabi sama alaika ya Muhammad. Aisyah dengar. Aisyah kata wa'alaikumussalam. Nabi kata sabar. Dia bukan kata assalamualaikum, dia kata sam, sin alif mim, samu alaika. Sam bermakna mampus. Samu alaika ya Muhammad. Celaka Allah Muhammad. Aisyah dengar. Aisyah kata alaikumussalam, yang mampu itu hang. Nabi kata Aisyah kata wa'alaikumussalam. Maksud dia apa? Apa yang kau ucap itu kembali kepada diri kau. Yahudi ni Nabi kata jangan jawab salam. Salam dia jangan jawab, jangan bagi salam kepada dia. Tetapi antara dia tak tahu, ada Yahudi masuk Nabi makan masakan dia. Yahudi masuk makan masakan dia. Ahli kitab tu Yahudi lah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 5 ke ayat 6, Allah kata kalau ahli kitab sembelih ayam kita boleh makan. Dia sembelih lembu kita boleh makan. Subhanallah. Ini semua yang benar. Yahudi yang tak berusaha dengan kita. Dia nak bawa cara hidup dia. Dia nak pakai Old Testament, New Testament. Dia punya pasal dia tak kacau, tak khianat. Tetapi yang khianat ni yang jenis Israel, Zionis. Kalau demikian, ada ulama-ulama kita kata serahlah dan Israel mau lagi tinggal dia lah. Terluanglah. Kita pergi duduk di orang Islam, berarti kita bina kekuatan, kita serang balik. Ingat orang macam bintang. Ingat orang Israel itu macam bintang. Subhanallah. Sangat tidak eksklusif. Sangat tidak masuk akal. Subhanallah. Saya ingat orang yang cakap ni kita mau letak ada di Palestin, dia ada fikir. Pasal dia duduk di Malaysia tu jadi begitu. Kita hantar, kita kumpul dia, beli tiket hantar dari Palestin. Lepas tu suruh dia buat macam dia kata. Suruh dia bawa semua Palestin keluar. Lepas tu suruh dia tanya, bila rakyat Palestin keluar, negeri mana nak terima rakyat mereka? Negeri mana daripada perempuan daripada Malaysia ke? Negeri mana nak bagi hak kerakyatan? Lepas tu negeri mana nak ajak dia berperang, ajak buat kereta terbaik, ajak buat kapal selam, dia perangkut laut, perangkut dagang, perangkut semua. Negeri mana nak ajak dia? Orang putih kata nonsense. Mereka cakap tu mereka. Tapi sayang, cancel mereka ulama. Mereka telah mengeluarkan kalimah-kalimah seperti ini. Kalau bikirin, kamu ini pun suka bikirin dengan bintang.
Pasal Pak Haji ni pun ni melangkau tu. Sekali dapat tudung tu, bertindak, Haji tu ada. Dan makan orang macam langkau pakai dia ingat orang ni betul-betul Allah. Sangat tidak wakil.